ramai yang meminta saya untuk, doktor dah lama tak nampak doktor ajar menggunakan apps baru. So hari ni saya kongsikan satu. Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar semua? Sihat? Okey. So, cuti tahun baru Cina pun dah berlalu ya. Dan kita bertemu lagi dalam episod pada kali ini. Dan pada kali ini saya akan sebab dah banyak sangat saya orang kata mengulas, membincang, mendebatkan ya isu-isu berkenaan dengan teknologi pembelajaran. So adalah permintaan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang memberi komen di bahagian bawah tu ya pada minggu lepas. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak ya request pada saya untuk menunjukkan pula penggunaan beberapa perisian ataupun apps lain yang biasa saya gunakan lah. Jadi minggu ni kita tukar sikit. Kita tak bincangkan isu tentang teknologi pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran, tapi kita pergi kepada apps ya. Okey. So disebabkan zaman-zaman AI ni kan semua orang duk cakap pasal ChatGPT lah, macam mana ChatGPT ni budak-budak menipu lah, buat essay apa semua tu saya dah ulas dalam saya punya episod yang selang seminggu sebelum ni dan yang minggu sebelum tu. Nombor berapa saya pun tak ingat Okey, jadi hari ni saya nak sharekan satu apps ataupun satu perisian dalam web ya, dipanggil sebagai writer. Cara-cara? Writer. Saya sebut macam tu sebab dia punya ejaan tu macam tu ya. So jadi AI ni banyak juga membantu sebenarnya. Jadi saya akan sharekan, tengok dekat Google. Alright. So right. So sekarang ni sebentar ya. Writer. Kejap. Buang dulu caps lock ya. RYTR. Ya, yang itu dia. Best AI Writer, Content Generator and Writing Assistant. So kita klik. Okay. Sebetulnya saya bagi pengenalan sikit lah. Writer ni sebenarnya apa? Writer. So writer ni sebenarnya dia membantu kita untuk menulis sesuatu yang kita nak cuba sampaikan. Katakanlah saya ambil contoh paling simple lah. Zaman sekarang ni semua orang pun suka social media kan. Nak update Facebook all the time contohnya sebab generasi saya ni banyak menggunakan Facebook lagi. So nak update Facebook tu, kalau nak cakap orang putih tu kan nanti takut tersalah pula, adalah pula grammar Nazi yang akan menegur pula kita punya grammar salah dan sebagainya kan. Jadi kita bolehlah menggunakan writer ni. Kita tulislah macam dalam bahasa bodoh mana sekalipun, grammar teruk kita pun dalam dia punya ruang tu, nanti dia akan tukarkan kepada satu bahasa, satu orang kata perenggan yang cantik lah untuk kita letakkan dekat kita punya Facebook tu ya. So itu satu contoh. Kalau kita nak guna tujuan lain pun boleh juga. Baik, sekarang kita try So kita pergi, tadi saya dah cakap, pergi dekat Google, type perkataan RYTR ni, writer ni, lepas tu masuk start writing. Okey. So bila start writing, sebelum tu pada siapa-siapa yang tidak mempunyai account writer lagi, bolehlah mendaftar terlebih dahulu dalam talian lah. Bila kita masuk tu, pergi kepada bahagian pendaftaran, daftar dulu. Tapi kalau kita daftar nanti, kita akan masuk, kita akan sampai ke sini. Jadi saya terangkan dahulu dia punya interface ni. Di sebelah kiri ni, semua bahagian di sebelah kiri ni adalah kita punya control board kita lah. Kita punya control board ni, control dashboard kita ni. Okay, dan di sebelah kanan ni adalah hasilnya ya. Jadi pertama sekali kita kena klik language apa. Language apa kita nak. Okey, boleh pilih mana-mana language yang ada dalam ni lah. Tak semua language tu ada, tapi yang ada kita boleh gunakan. Okey. So katakanlah English lah ya. Dan tone macam mana yang kita nak? Kita nak tone marah ke? Kita nak tone casual ke? Kita nak tone compassionate ke, ataupun nak tone yang meyakinkan ke, ikutlah. Okey, katakanlah kita nak tone candid ya. Tone candid, nak cerita pasal
kita punya tajuk tu dekat produk ni lah, sebab sebenarnya writer ni lebih banyak digunakan oleh syarikat-syarikat, peniaga-peniaga yang nak memasarkan dia punya produk kan dekat dalam talian. Jadi dia nak memperkenalkan. Jadi sebab tu dekat sini product name. Tapi kalau kita nak guna untuk tujuan kita nak update posting dekat Facebook tu pun boleh juga kita type kat product name ni lah. So product name katakanlah kita nak type visit to Japan contohnya lah. Lepas tu kita pun tulislah kat sini ya. Visit was exciting, so much things to do. Maknanya kita type, tak kisah kita punya ayat sambung ke tak sambung ke apa semua. So much things to do, went to so many places. Okay, saw many people, made new friends. I love the place so much. Okay. Weird things. Okay, weird things like many vending machine. Ya. Pada orang yang pernah pergi Jepun tahulah benda ni. Many vending machines ya. High-tech toilet. Alright, so kita try. Okay, so number of variant ni terpulang lah kita nak berapa. Creativity level nak yang mana satu. Okay, kalau kita ambil, kalau saya suka ambil high lah. Suka ambil high, so kita pun just click write for me. So dia pun akan start buat. Alright, so dia keluar dah dia punya contoh. Sebab saya pilih variant satu je, jadi dia keluar satu je. So dia keluar macam discover Japan and uncover its wonders, explore the wonders of Japan on a visit you'll never forget, experience the unique culture, make new friends and see all the amazing places this country has to offer. Get ready to discover a whole new world with visit to Japan. Nampak tak ayat dia tu macam menjual? Sebab writer ni sebenarnya memang direka bentuk untuk orang ataupun orang yang berniaga ataupun orang yang menjual. Jadi kalau kita nak gunakan ni untuk letakkan posting kat Facebook, so kita kena adjust sikit lah lepas tu. Tapi dia punya ayat tu memang dah cantik, dah smart, dah menarik dah tone tu. Okay, katakanlah benda yang sama tapi saya tukarkan kepada beberapa variant. Okay, katakanlah 2 variant. So 3 variant contohnya saya ambil write for me. Okay. Dia keluarlah beberapa lagi. Okay, contoh nampak, experience Japan's unique culture. Take a visit to Japan and experience everything it has to offer. With so many fascinating places to explore, along with all the unique culture, you won't regret your decision. Discover the weird and wonderful things that make Japan so special, like the abundance of vending machines and high-tech toilets. Book your trip to Japan today. So ini satu cara lah. Tadi saya ulang, ready for an unforgettable experience? Visit Japan. Dia ada beberapa jenis. Katakanlah saya tukar tone dia pula ya. Saya tak nak tone okey, saya ambil satu variant, saya keluarkan balik semula. Okey, saya clean up dululah benda ni kejap. Saya buat balik kejap. Okey. So, sekarang ni katakanlah dia masih lagi visit to Japan, tapi saya nak tukar tone dia kepada tone kita try cautionary. Okey, memberikan peringatan lah, berhati-hati ya. Okey, so tekan. Okey, so kita cuba ambil beberapa variant supaya nampak. Okey, cuba tengok dia punya cara menulis tu berbeza sedikit daripada yang tadi tu. Tapi cuma saya rasa sebabkan ini ayat ni macam lebih kepada ni di cautionary ni tak berapa sesuai untuk produk ni. Maksudnya katakanlah produk ni adalah untuk mengajak orang untuk melancong dan pergi ke tempat baru. Jadi benda yang dituliskan di sini pun banyak benda-benda yang positif. Jadi bila kita buat cautionary tu dia tak berapa dapat
mengarang untuk kita dengan ni. Cuba tukar pula yang lain. Saya tukar kepada critical. Sekejap. See, nampak tak? Dia tak banyak sangat berubah. Sebabnya critical, cautionary, ini tak sesuai dengan produk yang tadi tu, visit to Japan tu ya. Jadi macam kalau kita ambil benda yang lebih kurang sama, contohnya ambil funny ataupun ambil joyful, lebih kurang sama, then dia akan boleh buat sebabnya adalah kerana benda tu lebih kurang sama. Have you ever wanted the experience of unique culture yang bawah tu ya? And sense of Japan, now you can with a visit to Japan. From a traditional temples to high-tech toilet and everything in between, visit to Japan offers an unforgettable experience. Discover the wonder, blah 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 lah. So jadi maknanya ini adalah satu apps yang kita boleh gunakan untuk kita. Cuba kita try bahasa Melayu pula. Untuk kita menulis dengan lebih kemas lah ya. Cuba kita ambil bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu ini saya pun tak pernah try. Kita try sama-sama lah ni ya. Online. This one. Cuba try. Kita cuba try. Biarkan try English. Tengok dia boleh buat tak dalam bahasa Melayu. Translate terus. Sekejap. Boleh. Dia terus translate terus. Bersedia untuk pengembaraan, lawati Jepun dan alami budaya dan landscape yang benar-benar unik. Jadi maknanya kalau korang ada idea dalam bahasa Melayu pun, boleh tulis dalam bahasa Melayu tapi suruh dia buat dalam bahasa Inggeris. Contohlah, katakan saya ambil balik semula yang dia punya bahasa Melayu ni, saya copy dan saya letak dekat sini. Tukarkan. Okey, lepas tu kita tukarkan nak bahasa tengok ada tak bahasa Indonesia. Okey, kita try ya. Ni nampak ni. Dia dah keluarkan yang bahasa Indonesia punya. Daripada kita cakap dalam bahasa Malaysia tapi kita nak dia keluar dalam bahasa Indonesia. Siap memulai perjalanan yang luar biasa, kunjungi Jepang dan alami kekayaan budaya dan sejarah negara ini dengan penduduk setempat yang ramah, makanan lezat dan masih banyak lagi. Anda tidak akan pernah melupakan kunjungan anda ke Jepang. So nampak tak, dia dah tukarkan dalam bahasa yang lain. So saya harap perkongsian berkenaan dengan apps ini membantu tuan-tuan dan puan-puan yang menonton, especially kepada yang menulis komen tu. Ramai yang meminta saya untuk, doktor dah lama tak nampak doktor ajar menggunakan apps baru. So hari ini saya kongsikan satu. Okey, untuk segmen 2 saya akan call mungkin 2 orang kawan, okey, untuk tanya mereka pula kalau mereka ada sebarang cadangan ataupun sebarang perkongsian apps yang menarik yang mereka gunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bersama pelajar-pelajar mereka. Okey, seperti biasalah impromptu. So bila impromptu ni maksudnya ikut nasib lah. Kalau ada yang angkat adalah rezeki tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak ada tu memang tak adalah. Kawan-kawan saya ni semuanya busy macam saya pernah kata dalam episod sebelum ni ya. Okey, kita nak cuba call. Kejap, saya cuba call. Mana ni? Okey. Cuba call yang ni kejap. Tak angkat kot. Okey, kita try yang lain pula. Sebentar. Sekejap ya. Kita try yang ni. Macam tak ada je. This is the voice box. Terus.
Okey, kita tengok lagi yang lain Kita try lagi. Ya, kalau ada rezeki kita orang perempuan ni. Bentar. Sekejap. Okey. Suspend je. Hello, orang yang anda... Pun tak angkat juga. Okey. Tengok lagi-lagi. Siapa lagi yang ada? Sekejap ya. Ni kira impromptu ni. Memang saya suka-suka je lah call siapa-siapa yang saya ada dekat dalam saya punya address book ni ya. Dan terus je call. Tak ada lah call diorang suruh diorang bersiap sedia ke, tak ada lah ya. Sibuk kot semua petang-petang ni ya. Hello. Petang ni. Assalamualaikum. Salam. Ni Cikgu Syami Ya, cakap dia siapa ni? Saya ni Dr. Mizan dari Universiti Melaya. Apa dia? Cikgu Dr. Mizan. Ya, Dr. Rizal. Amboi, tak save number ke? Tak kenal saya call. Sampai hati. Tak, cikgu. Saya sedang call ni daripada studio ni, daripada dalam rancangan saya ni, rancangan yang selalu Cikgu Syami komen bila saya share link tu, impromptu bersama Dr. Mizan tu. Sekarang saya tengah call ni, maknanya semua penonton boleh dengar lah suara Cikgu Syami ni. Itulah saya nak tanya, ada tak sebab ini kita berada pada segmen 2 dalam rancangan pada kali ini. Segmen 2 ni selalunya perkongsian tentang apps, apa-apa apps yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran lah. Ada tak dalam 1 atau 2 apps ke yang cikgu gunakan dekat dalam kelas yang mungkin nak kongsikan dengan penonton? Nama appsnya? Apps yang biasa saya pakai kalau dalam kelas tu biasanya kalau untuk integrate dengan student, saya suka pakai Quizlet Live. Facebook Live, okey. Quizlet Live. Quizlet Live, okey. Quizlet Live. Macam mana tu? Yang tu dia macam dengan student kena compete dalam group lah. Okey. Lepas tu boleh nampak live ke student tu compete? Macam mana tu? Boleh nampak live ke student tu compete? Ya, boleh nampak live. So, nanti kita akan project. So, student akan nampak dia group tu tengah compete lah. Kita akan tunjuk dekat kita punya host punya screen lah. Macam Kahoot dengan Quizizz ke ni? Macam mana tu? Macam Kahoot ke dia punya rupa dia? Tak juga. Okey. Macam mana tu? Okey. Tapi it's very interesting lah. Okey, so satu Quizlet. Sebab saya pun tak pernah dengar, saya pernah dengar Quizlet tapi tak pernah guna Quizlet ni. Dia daripada Quizlet and then kita jadikan dia sebagai live, Quizlet Live lah. Okey, Quizlet tu ejaan yang biasa tu lah, Quizlet tu ya? Quizlet, okay. And then dia ada macam satu bahagian tu untuk live. Okey. Alright, tu satu. Ada lagi tak yang lain yang boleh kongsi lagi?
Yang lain Apa lagi yang biasa digunakan atau pernah digunakan? Mentimeter pun saya pakai. Kadang-kadang saya pakai Mentimeter. Mentimeter, okey. Lepas tu saya pakai word wall. Word apa? Word wall. Word wall. Okey, kalau word wall tu pakai yang bahagian mana tu? Bahagian game ke apa? Sebab dia kan dia punya ni macam semua macam game kan. So saya guna yang mana sesuai lah. Okay. Dan saya sukalah kongsi sebab last time saya pernah masuk inovasi, pertandingan inovasi. Menang tak? Dan saya terpilih lah untuk ke final dalam ini yang pakai kategori ITC lah, My Teaching. Tahniah. So memang word wall ni memang bagus lah untuk lebih kepada kita nak tengok asas, maksudnya pengetahuan asas student tu lah. Okay. Alright, thank you so much Cikgu Syami. Terima kasih banyak-banyak berkongsi. Okay, terima kasih Dr. Mizan. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita try, kita pergi kat Google, kita try salah satu daripada yang disebutkan tadi itulah. Saya rasa saya tak pernah pakai Quizlet sebab saya tak mengajar language. Saya diberitahu bahawa Quizlet ni lebih kepada untuk pengajaran bahasa lah ya. Jadi saya tak pernah explore Quizlet ni. Tapi yang antara disebut tadi Quizlet, word wall tadi kan. Word wall tu saya rasa kita boleh cuba sebab menarik pula dengar dia cakap ni kan. Saya pernah guna sekali rasanya word wall ni. Kejap macam tu ke ejaan dia. Apa benda ni? Kejap. Keluar yang exercise dah pula. Okey, saya type word wall quiz game. Okey. Ni dia wordwall.net. Okay, games teaching. Alright, sudah ada banyak. So kita buat apa kita ambil mana yang kita nak ambil Contohnya katakanlah kita ambil roda impian ni. Okay, so ini dia punya permainan dia macam ni lah. Okay, tapi macam mana kita nak create? Kat mana ni? Tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton ni, pernah guna tak word wall? Kalau pernah guna word wall, maybe boleh sign in with Google. Saya try. Okay. Boleh cuba komen-komen dekat ruangan komen tu ya. Sekejap. Kita try. Alright, dapat masuk. So kalau kita dah ni, create activity dekat bahagian atas. Okey, lepas tu kita kena, saya pernah guna dulu rupanya and I have used 5 of 5 resources. So kena upgrade dulu baru boleh guna. Tapi maksudnya bila kita dah upgrade, saya rasa dia akan keluar macam semua benda kita boleh klik dan buat lah kot. Okey, terima kasih Cikgu Syami kerana berkongsikan berkongsi tentang apps ini iaitu word wall. Nampak ada macam-macam kat sini ni, game show, quiz, nampak label, diagram, matching pass, random wheel, open the box, unjumble, find the match. So kamera boleh fokus kepada ni balik. Okay, so itu adalah perkongsian daripada Cikgu Syami. So saya harap untuk hari ini nampaknya tidak ada rezeki tuan-tuan dan puan-puan untuk dapat lebih lagi kerana saya dah call tadi ramai yang tak angkat telefon. So insya-Allah kita bertemu lagi lah kot di episod akan datang kan untuk kita dapat bersembang lagi dengan mana-mana rakan-rakan saya secara impromptu. Kalau ada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin saya call dan nak berkongsi apa-apa apps ataupun perisian yang pernah digunakan, tinggalkan nama di ruangan komen. Saya akan private message dan minta nombor telefon nanti. So jangan lupa bagi kongsikan, sama ada boleh terus type apa apps yang digunakan, macam mana digunakan, terus kongsikan di dalam ruangan komen ya. Atau kalau rasa nak di call secara live untuk ketika recording ni,
bolehlah nanti tinggalkan pesanan di ruangan komen di bawah ni, ya, dan nanti saya akan private message untuk mendapatkan nombor telefon. Itu sahaja rancangan pada kali ini. Alamak, tertepuk dekat mikrofon ni pula. Okey, so itu sahaja rancangan pada kali ini dan perkongsian pada kali ini, dan saya Profesor Mahathir Dr. Syahrul Mizan Ismail mengucapkan selamat menghadapi hari bekerja, sebab hari ni hari Isnin kan, esok hari Selasa. So esok jangan lupa bersama-sama dengan Akash dan Irza untuk kondenser. So kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Semoga perkongsian ini telah pun memberi banyak manfaat. Tolonglah doakan saya, ya. Assalamualaikum dan jumpa lagi. And cut.